Okey. Dua-dua, Mat. Sebagai asas kepada perbincangan, the key issue dengan izin, NKA kita mempunyai perancangan yang spesifik. Ia bukan satu broad base, dengan izin broad base planning yang tidak ada substance di dalam perancangan tersebut. Maksud saya dalam perancangan spesifik, kita ada ETP, Economic Transformation Entry Points. Kita ada Entry Points Project, EPP. Dan Entry Points Project ini mengandungi 131 projek, dan di bawahnya kita ada Business Proposal. Tapi saya ingin bercakap tentang Entry Points Project. Secara spesifik, di bawah 12 projek-projek yang telah ditetapkan, kita kenal pasti 131 projek, yang mana ada yang telah pun selesai perundingan, sebanyak 9 kalau tidak silap saya, yang sedang dan boleh dilaksanakan. Yang ini nanti akan membawa pelaburan sebanyak 151 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan pelaksanaan itu nanti, pertama akan meningkatkan peluang pelaburan, kedua akan meningkatkan pekerjaan kepada 3.3 juta pekerjaan baru, dan ketiga meningkatkan pendapatan. Dan kita pula menuju kepada industri yang berteknologi tinggi. Kita tahu dalam projek-projek pembuatan yang teraskan kepada labor cost, kita tidak mungkin dapat bersaing dengan negara-negara jiran. Jadi kita berpindah kepada yang high. Nanti Mat duduk. Yang berada pada high value chain. Kemudian Muhammad menyentuh tentang household debt tadi, 77% daripada GDP. Dari segi komposisinya 40% lebih kurang adalah dari segi hutang pembelian rumah, 20% kereta, dan seterusnya. Untuk makluman yang berhormat, kalau kita lihat dari segi financial risk kepada sebuah institusi kewangan, pinjaman yang Muhammad masukkan itu pada tahun 2009 berjumlah 516 bilion ringgit. Tetapi asset coverage adalah sebanyak 1.2 bilion. Mana kalau kita lihat dari segi margin coverage, asset coverage itu adalah 1.2 bilion berbanding 500, bermakna ada 2.2 kali. Kerana risiko yang akan dihadapi oleh institusi kewangan itu tidak begitu tinggi. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, izinkan saya. Terima kasih. Terima kasih Menteri kerana memberi laluan ini. Saya masih menunggu jawapan daripada dalam perbahasan yang saya bangkitkan tempoh hari, di mana saya cukup selesa dengan mendengar Menteri menyebutkan tentang outcome based budgeting itu, yang saya amati adalah satu metodologi yang cukup baik. Cuma dalam persoalan yang saya bangkitkan belum lagi mendapat penjelasan Menteri, khususnya ketika kita menyaksikan Singapura cuba berusaha untuk mengurangkan fiskal defisit mereka kepada 2.1% untuk tahun 2011, dan Indonesia berazam untuk menurunkan defisit fiskal mereka sebanyak 1.7%. Kita pada saat akhir saja saya dengar yang Muhammad Perdana Menteri menyebutkan tentang komitmen untuk mengurangkannya kepada 5.4% dalam bajet 2011 berbanding 5.6 dalam bajet 2010. Persoalan yang saya bangkitkan ketika saya memerhatikan cara kaedah, ya, dalam 92% komitmen daripada private investment, investment pelaburan swasta, saya mendapati akhirnya pendekatan yang dikatakan inisiatif public private partnership itu, ya, mendedahkan kerajaan kepada apa yang sedang kita saksikan hari ini, yang disifatkan oleh analis sebagai sebenarnya adalah off balance sheet budgeting. Ini yang lebih menakutkan dan mengkhawatirkan kita, sebab telah pun kita saksikan di mana apapun projek-projek khususnya yang bersifat PPP initiatives,
akhirnya besok akan ditanggung oleh kerajaan. Lantas akan melebarkan lagi defisit fiskal. Itu perkara yang saya bangkitkan yang belum mendapat lagi apa-apa ulasan daripada yang Berhormat Menteri. Dan keduanya pula, kalau saya itu yang pertama ya. Yang kedua nanti saya nak masuk ketika Menteri minta untuk apa ni? Bani cakap lah. Tak faham dan diam. Bila Menteri jawab. Berapa kali Menteri kita ada ni? Terima kasih Datuk. Yang Berhormat menyentuh mengenai dengan rasa tidak yakin Yang Berhormat kepada projek PPP. Sebenarnya apabila kita melaksanakan projek PPP, bila kita mengadakan partnership dengan pihak swasta, ada beberapa isu yang harus kita tangani. Pertama, isu projek tersebut. Adakah projek yang dilaksanakan itu viable ataupun tidak? Itu pertama. Yang kedua, dari segi pelaksana itu, adakah pelaksana mempunyai capability untuk melaksanakan projek? Kerana ada beberapa risiko yang akan dihadapi. Risiko dari segi kewangan, risiko dari segi pelaksanaan projek, kalau pembangunan dari segi construction work dengan izin, dan penyelesaian projek tersebut. Saya berpendapat bahawa pada pengamatan saya, kerajaan mempunyai banyak pengalaman yang telah kita lalui. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita bagi tipping point, tipping fund. Katalah satu projek yang bernilai 1 bilion. Jadi kita rasa kita perlu bagi sebanyak 50 juta ke atau 1 juta untuk infrastruktur. Jadi kita buat begitu dan penilaian dibuat. Dan projek-projek ini bukan projek yang kita anggap tidak mempunyai permintaan dalam konteks. Projek-projek ini adalah projek-projek yang akan dapat membangunkan negara kita kepada peringkat yang lebih tinggi, bukan projek-projek yang sengaja untuk dibuat. Kemudian Yang Berhormat kaitkan tentang 92% daripada sektor swasta, di mana saya nyatakan tadi saya yakin. Kerana bila kita bercakap soal swasta, apakah yang mereka mahu? Satu, mereka mahu peluang. Dan kedua, mereka akan melihat dari segi business risk. Apakah satu bisnes itu akan mendatangkan pulangan yang baik atau tidak. Dan ketiga, mereka akan melihat dari segi sumber kewangan. Adakah sumber kewangan mencukupi untuk membiayai projek mereka. Dalam konteks negara kita, ketiga-tiganya itu ada. Apabila kita melaksanakan EPP, kita mengadakan Economic Transformation Program, dan kita adakan pula struktur mengenal pasti 12 NKA dan 131 entry point project. Ini dilaksanakan secara yang begitu tersusun, tidak pernah berlaku. Bukan saya nak angkat kerajaan Malaysia, kerana saya terlibat di dalam perbincangan di peringkat IMF, World Bank dan baru-baru ini di APEC, dan mereka mengkagumi. Kenapa? Kita mengenal pasti keseluruhan. Duduk dulu Yang Berhormat berdiri lama ni. Kita mengenal pasti keseluruhan sektor dan subsektor dalam negara kita, dan kita membuat kajian selama 4 tahun kebelakangan. Apakah kadar pertumbuhan tiap-tiap sektor tersebut, dan kita banding pula dengan kadar pertumbuhan di dunia, kadar pertumbuhan dunia pada masa tersebut, dan kita buat projection untuk 1 tahun. Bagaimanakah kedudukannya. Itu akhirnya kita dapati bahawa 12 sektor ini yang mampu negara kita ke hadapan bersaing di peringkat dunia. Dan kita seterusnya ada 131 duduk dulu Mat, 131 entry point project yang telah pun dirundingkan dengan pihak-pihak berkenaan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Menteri. Ya Mat, sikit boleh saya bagi sahabat saya ni. Sahabat saya dah berdiri. Tajuk tu begini. Bagi can dengan. Saya teruskan sikit lagi.
Yang 9 projek tadi. Boleh Menteri? Datuk yang Ketua. Menteri. Datuk yang Ketua. Kalau tidak nanti Yang Hormat, dah tak relevan. Yang Hormat Menteri dah kata bagi dengan Bagi Kepung, Yang dia Hormat. Kepung dulu. Nanti kalau Ya, tunggu. Okey. Yang Hormat, Kuala Selangor tunggulah jawapan kepada soalan Yang Hormat tu. Ya, Kepung sila Yang Hormat.